Wah, Hafiz, semangat lagu raya. Satu hari hari raya. Oh, semangat raya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat tengah hari. Masuk ke 12 lah. Okey, selamat tengah hari ya. Okey, so untuk yang hari ni cikgu nak masuk kepada kadar tindak balas. Okey, yang awak dah buat dah latihan dia. Okey, so cuma hari ni cikgu nak bincangkan lebih detail untuk yang cara awak nak mengira kadar tindak balas Tapi sebelum tu kita tengok dulu pengenalan bagi kadar tindak balas. Dia melibatkan proses pertukaran proses pertukaran bahan tindak balas kemudian menghasilkan hasil. Okey, maksudnya bila dalam satu tindak balas kimia, dalam satu tindak balas kimia, bahan tindak balas, dan apabila mengalami tindak balas kimia, dia membentuk hasil. Yang mana dia membentuk hasil tindak balas. Contoh kalau dalam buku teks ni dia bagi contoh, iaitu tindak balas antara plumbum 2 nitrat dengan kalium iodida. Yang mana menghasilkan plumbum 2 iodida dan kalium nitrat. Maksudnya yang sebelum anak panah ni, ni anak panah, yang sebelum anak panah itu adalah bahan. Sebelum anak panah itu adalah kita panggil bahan. Selepas anak panah maksudnya selepas berlaku tindak balas kimia, iaitu dia akan menjadi hasil. Ini kita panggil hasil tindak balas. So kat sini yang perlu awak tahu dalam pengenalan pertama ni, untuk jenis graf graf perubahan bagi bahan tindak balas dengan hasil tindak balas melawan masa. Bila kat sini melibatkan graf bahan tindak balas melawan masa, yang mana apa yang berlaku kat sini, kuantiti bahan dia berkurang dengan masa. Berbeza dengan graf yang mana menunjukkan kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Maksudnya bila terbentuk hasil, apa yang berlaku? Kuantiti hasil tadi bertambah dengan masa. Itu dua jenis graf ni mesti tahu bezakan. So yang ni cikgu harap hari tu awak dah baca yang cikgu minta awak buat soalan masa latihan dia. So kat sini untuk yang tindak balas kita lihat nanti untuk bagi tindak balas perlahan yang mana bagi graf kuantiti bahan tindak balas melawan masa. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahan. Tapi kalau tindak balas cepat, kat situ dia mana bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. So tapi samalah bentuk graf dia. Cuma dua jenis tindak balas ni awak kena tahu, satu tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Dan dapat bezakan dengan graf iaitu bagi kuantiti hasil tindak balas melawan masa. Tadi cikgu kata kalau graf yang mana hasil lawan masa, yang ni kuantiti hasilnya bertambah. Bertambah. Cuma kalau tindak balas tu perlahan, maksudnya dia bertambah dengan perlahan. Tapi kalau untuk tindak balas cepat, yang mana kuantiti hasil tindak balas ni bertambah dengan cepat. So dua graf ni sangat penting. Awak kena tahu bezakan. Maksud cikgu bezakan tadi untuk bahan tindak balas dengan hasil. Yang mana kalau dalam satu tindak balas kimia, kalau kita tengok balik semula persamaan dia, persamaan kimia, yang ni sebelum anak panah itu kita panggil bahan, selepas anak panah yang tu kita panggil sebagai hasil. Graf ni sangat penting yang mana awak tengok perubahan bila bahan tindak balas melawan masa dia akan berkurang. Tetapi kalau kuantiti hasil melawan masa, kuantiti hasil tindak balas tu akan bertambah dengan masa. So untuk yang tadi kita bincangkan ni untuk jenis iaitu tindak balas yang mana tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan. Dari segi persamaan, kalau awak tengok kat sini persamaan, kedua-duanya sama. Kuantiti bahan tindak balas akan berkurang. Semasa berlaku tindak balas kimia tu awak ingat, kuantiti bahan tindak balasnya berkurang tetapi hasil tindak balas bertambah. Yang mana graf tadi kita lihat iaitu daripada graf dia yang cikgu nak awak ingat ni, graf iaitu kuantiti bahan lawan masa. Yang ni kuantiti hasil tindak balas lawan masa. Boleh? Bezakan tengok paksi Y dia tu. Paksi Y hasil lawan masa.
Okey, yang ni bahan lawan masa. Okey, itu dari segi persamaan. Okey, dari segi perbezaan ni kita tengok kalau tindak balas cepat ni dia berlaku dengan cepat. Kalau tindak balas perlahan iaitu kadar tindak balas rendah. Okey, kita kena kaitkan. Kalau dari segi kadar tindak balas, kalau ada perkataan kadar, kita gunakan istilah sama ada tinggi atau rendah. Take note cikgu nak awak gariskan ni, beza Kalau dia kata kat sini istilah dia kadar tindak balas, mesti jawab kadar tindak balas rendah atau awak jawab kadar tindak balas tinggi. Okey, tak boleh jawab kadar tindak balas perlahan, salah. Okey, tapi kalau tindak balas dia berlaku perlahan tadi. Okey, kalau perkataan kadar mesti guna perkataan sama ada istilah dia kadar tindak balas rendah atau kadar tindak balas tinggi. So tadi untuk tindak balas perlahan, kita tengok satu dulu tindak balas perlahan, kadar tindak balasnya rendah. Kerana kat situ tindak balas perlahan. Bila tindak balas perlahan maksudnya masa panjang. Okey, masa panjang, tempoh masa dia panjang. Kalau untuk kadar tindak balas tinggi maksudnya iaitu jenis tindak balas cepat. Okey, maksudnya tindak balas tadi berlaku cepat dan masa singkat. Itu kena kaitkan. Masa singkat. Kalau masa panjang tadi untuk tindak balas perlahan iaitu melibatkan kadar tindak balas rendah. Okey so nanti untuk yang contoh soalan iaitu yang semalam awak dah buat yang ni. Yang ni cikgu rasa semua dah jawab kan? So check je balik jawapan. So kalau kat sini fotosintesis dia masuk dalam kumpulan tindak balas lambat. Okey, kalau tindak balas lambat bermaksud kalau dikaitkan dengan kadar tindak balas, awak kena jawab kadar tindak balas rendah. Okey, jelas? Okey cikgu ulang sekali lagi ni. Maksudnya kalau contoh dia bagi fotosintesis, so itu adalah tindak balas lambat. Dari segi kadar tindak balas kita kena jawab kadar tindak balasnya rendah. Okey, bagi pembakaran arang kayu itu adalah tindak balas cepat. Bermaksud kadar tindak balasnya tinggi. Okey, so kalau guna istilah kadar tindak balas mesti ada perkataan rendah atau tinggi. Okey, so kalau untuk yang berkarat itu adalah tindak balas lambat. Okey, so tindak balas lambat kat sini kalau jenis kadar tindak balasnya adalah kadar tindak balasnya rendah. Okey, perebutan daun. Okey, cek balik jawapan tindak balas lambat. Kalau menggoreng telur itu adalah tindak balas cepat. So bila tindak balas cepat masa dia apa? Masanya pun singkat. Okey? Masa pendek je. Okey, untuk pencernaan makanan dia adalah tindak balas lambat. Kalau dari segi kadar tindak balasnya rendah. Okey, belajar. Manakala nombor 7 pembakaran bagi pembakaran pita magnesium iaitu melibatkan logam, ini adalah tindak balas cepat. Dan kalau tindak balas cepat itu bermaksud kadar tindak balasnya tinggi. Dan untuk tindak balas logam iaitu logam natrium dengan air adalah tindak balas cepat yang mana kadar tindak balasnya tinggi. Dan membakar kek juga kat situ melibatkan tindak balas cepat yang mana melibatkan kadar tindak balas tinggi. Itu untuk latihan pertama bila awak nak bezakan antara tindak balas cepat dengan tindak balas iaitu tindak balas satu lagi adalah tindak balas lambat. Yang mana dalam perbezaan yang tadi cikgu dah bincangkan nanti ada pada buku teks ni yang mana tadi baru join ni. Awak tengok balik dari rajam 4.3. Cikgu nak terus pergi kepada iaitu kadar tindak balas. Subtopik kita yang kedua yang mana kadar tindak balas kat sini melibatkan pengiraan yang mana ada beberapa graf yang perlu awak buat kat situ. Kita tengok yang pertama. Maksud dulu. Iaitu kadar tindak balas. Apa maksudnya tu? Cikgu minta nanti gariskan. Kalau boleh buat dalam nota ringkas awak lah. Iaitu kadar tindak balas bermaksud perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya kita kena bahagikan dengan masa. So bila perkataan kadar dia mesti berkait dengan masa. So kalau kat sini cikgu ulang sekali lagi untuk kadar tindak balas melibatkan perubahan kuantiti bahan atau hasil
Okay, atau hasil. Kalau bahan tadi yang kita lihat dalam satu tindak balas kimia yang mana sebelum anak panah tu, itu adalah bahan. Selepas anak panah berlaku tindak balas kimia tadi, itu adalah hasil. Okay, bagi hasil tindak balas. Dan bahagi dengan masa. Okay, so kat sini kita akan tengok untuk perubahan kuantiti bahan yang hasil yang boleh diukur dan diperhatikan. Okay, iaitu dari segi pengurangan jisim, isi padu dan kepekatan, bahan tindak balas, kemudian pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan, hasil tindak balas. Okey. Yang ketiga, melibatkan pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekondaksian elektrik. Okey, melibatkan kekondaksian haba dan kematan warna, pertambahan isi padu dan tekanan gas dan pertambahan ketinggian mendakan. Yang nanti kita banyak buat pengiraan melibatkan isi padu ni pertambahan isi padu dan juga dari segi eksperimen kita akan tengok nanti dari segi ketinggian mendakan. Okey, cikgu akan pergi dalam pengiraan kita tengok dulu contoh dalam buku teks. Okey, iaitu dalam penentuan kadar tindak balas. Okey, awak tengok soalannya dia dah bagi 0.3 gram, gariskan jisimnya dulu. Okey, 0.3 gram pita magnesium yang mana bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan. So bahan yang kat sini ialah apa? Bahannya magnesium dan asid hidroklorik. Itu bahannya pelajar. Kemudian kat situ dia menghasilkan sebenarnya magnesium klorida dan dia bebaskan gas hidrogen. Okey, yang mana kat sini hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, so kat sini bahan awak kena tahu. Bahan yang sebelum tindak balas ni tadi yang mana dia guna magnesium dan asid hidroklorik cair. Okey, so yang pertama ni, dalam soalan pertama dia minta kita kira kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. So iaitu kita tengok dari segi pengurangan jisim bahagi dengan masa. Okey, pengurangan jisim bahagi dengan masa. Okey, awak tengok sekarang. Dari segi pengurangan jisim, kat sini perubahannya iaitu 0.3 gram sahaja. Okey, sama. 0.3 gram bahagi tolak dengan 0 gram. Okey, bahagi dengan masa iaitu 30 saat. Dia dah bagi ni masanya. So kat situ awak kena tengok. Pengurangan jisim bahagi masa. So kat situ jisim dalam unit gram bahagi dengan masa. So kita dapat 0.01 gram per saat. Okey, itu maksudnya kadar tindak balas yang kita kira yang pertama. Okey, ni terus direct soalannya. Kita terus tengok yang kedua iaitu dalam mengira kadar tindak balas purata. Okey pelajar, cikgu minta awak gariskan juga nanti. Kalau boleh nanti buat ringkasan lagi. Okey, kadar tindak balas purata. Apa maksud kat situ? Yang merujuk kepada nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam sesuatu tempoh masa yang tertentu. Dia dah bagi tempoh masa tertentu. So nanti kat sini akan ada contoh nanti soalannya dia akan minta yang macam ni lah. Contoh hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, yang pertama tu sekejap. Okey, dalam minit pertama, yang pertama tu, yang kedua, 2 minit pertama. So berbeza kat situ. Dia minta pada tempoh masa tertentu. Dia nak minit ke berapa? Minit pertama ke? Minit kedua ke? Minit ketiga? So kita depends nanti kepada soalan. Okey, boleh? Okey, kita tengok penyelesaian yang pertama dulu. Okey, kat sini untuk yang pertama iaitu kita nak kira iaitu dalam minit pertama. Okey, maksudnya awak tengok dalam minit pertama ni bermaksud maksudnya 1 minit ada 60 saat kan? Okey, so dia itu minit pertama dia mesti daripada 0 saat ke 60 saat. Itu yang sebagai minit pertama. Boleh? So kat sini kita tengok berapa isi padunya. So kat sini isi padu mesti bahagi dengan masa. Nak cari kadar tindak balas. Okey, fahamkan? Okey, cikgu nak awak tengok semula. Okey, so sekarang kita tengok. Cari jumlah isi padu gas oksigen yang terkumpul dalam masa 60 saat pertama tadi. So, daripada graf ni buat garis putus-putus ni. Okey, buat garis putus-putus, tengok kat situ. Berapa isi padunya? Okey, so kat sini kita dah dapat 20. Unit apa?
tuliskan ni. Okey, sorry. 20 cm padu. Dah ter-highlight semua Ni 20 cm padu. Itu adalah isi padunya. Kemudian masa tindak balas iaitu yang melibatkan minit pertama tadi ialah 60 saat. Okey, boleh? So awak terus tekan kalkulator 20 bahagi 60. So kita dapat jawapan kat situ 0.33. Okey, contoh kat situ awak dapat jawapan tadi 0.33. Okey, unitnya sentimeter padu. Okey, padu tu nombor kat atas per saat. Ataupun awak boleh tulis sebagai okey 0.33 okey sentimeter padu okey saat -1. Itu sama yang macam dalam buku teks ni. Okey, ataupun awak buat macam ni, sentimeter padu per saat. Okey, boleh? Itu yang pertama. Okey, iaitu dalam kita mengira kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Iaitu dia nak awak cari pula kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Okey, kita tengok sekarang. Okey, 2 minit pertama. Okey, 2 minit pertama bermaksud masanya dari 0 saat. Okey, 2 minit bermaksud apa? 1 minit tadi 60 saat, 2 minit 2 kali 60. 120 saat. So kita tengok kat situ jumlah okey, tengok jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul dalam 120 saat yang pertama. So tengok daripada graf. 120, okey awak tengok. Okey kat situ buat garis putus-putus. Okey, berapa isi padunya? So kita dapat kat situ 30, betul? So tuliskan. Ya? Boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh Okey, kalau tak jelas boleh tanya boleh tanya. Okey, yang pertama tadi faham tak? Yang untuk minit pertama. Faham. Faham Okey. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Ya, yang penting tengok isi padu dia pada yang 60 saat tadi Okey, sekarang ni kalau 2 minit pertama awak kena tengok yang pada 120 saat. Okey, kat situ isi padunya ialah 30. Okey, 30 cm padu bahagi dengan 120 saat. Okey, boleh? So terus dapat jawapan kat situ, tekan kalkulator. Jawapan sama kan? 0.25 unit sentimeter padu per saat. Okey, itu untuk kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Okey, seterusnya kita tengok yang C pula. Okey, soalan C, okey, dia nak kita tentukan pula kadar tindak balas dalam minit kedua. Okey, dalam minit kedua. Okey, so tadi 2 minit pertama, okey kita tengok sekarang. Beza kat sini, kalau tadi kita ambil kira dari 0 hingga 120. Sekarang ni bila dia nak kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okey, so fahamkan kat situ, gariskan pada minit kedua bermaksud iaitu dari 60 saat hingga 120 saat. Okey, so awak kena tengok sekarang. Okey, tadi berapa? Isi padunya kalau 120 iaitu kita dapat tadi 30. Yang pada 60 saat 20 cm padu. Berapa isi padu gas hidrogen tadi? So 30 tolak 20. Okey, buat tutup kurungan sentimeter padu bahagi dengan masa 120 tolak dengan 60 saat. Okey, so kita dapat kat situ 0.17 cm padu per saat. Okey, so fahamkan istilah dia tu berbeza macam yang tadi. Ini adalah kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Minit kedua, lepas tu dia nak minit ketiga. Kalau tadi dia tanya kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. 2 minit pertama dia ambil kira 120 saat tadi tolak dari 0 ke 120 saat. Okey, tapi kalau dia nak kadar tindak balas purata dalam minit kedua, okey, so awak kena tengok betul-betul. 120 tolak dengan 60 saat. Okey, sama juga kesnya bila kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Okey, dalam minit ketiga bermaksud
Okay, maksudnya kalau minit ketiga tu adalah 3 kali 60, 180 saat. Okay, so maksudnya dia ambil kira dari 180, okay, hingga iaitu 120 hingga 180. So awak tengok sekarang, kalau daripada graf ni 180 maksudnya isi padunya 35, okay, tolak dengan 30. Okey, lepas tu bahagi dengan masa tadi 180. Okey, tolak dengan 120. Boleh tak tu? Minit kedua, minit ketiga. Kalau lah dalam soalan tu dia nak minit keempat, maksudnya yang tengok yang 240, 180 ke 240. Okey, setakat ni faham tak? Okey, boleh bezakan tak tu? Minit, okey, minit kedua dengan minit ketiga. Boleh? Boleh cikgu. Okay, good. So, awak dah Okay. tengok kat situ 35 tolak 30 bahagi 180, 120. Kalau soalan cikgu nak minit keempat, maksudnya awak kena tengok isi padu yang pada 240 dengan 180. Maksudnya kat sini dia akan tukar, contoh kan 240 tolak 180 dapat 60 juga. Tapi isi padunya yang nanti berbeza. Okey, contohlah kalau soalan tu dia nak kadar tindak balas purata dalam minit keempat. Okey, jelas kena fahamkan betul-betul. Okey, dan untuk soalan seterusnya bila dia minta kadar tindak balas purata keseluruhan. Ingat tu, kadar tindak balas purata, okey, untuk keseluruhan kita cari jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul bahagi masa yang diambil. Okay, masa yang diambil untuk tindak balas lengkap ni mesti ambil pada 180 saat. Maksudnya awak tengok graf ni yang mana dia start jadi constant. Maksudnya jadi garis mendata tu. Okay, itu yang awak kena ambil. Bukan yang kita ambil yang hujung sekali ni 360, tak boleh. Itu untuk nak cari kadar tindak balas purata keseluruhan. So jumlah isi padu gas yang terkumpul berapa tadi? 35 bahagi dengan masanya 180. Bukan 360. Itu kena jelas. Faham tak? Okey, boleh? Okey. So sebelum cikgu pergi pada soalan latihan, ada soalan tak untuk yang pengiraan yang ini? Belajar? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey. Tak ada Tak rasa. ada. Betul, Okey cikgu, tak ada. Tak ada. Okey, good. So kalau macam tu kita terus pergi kepada kadar tindak balas cikgu terus pergi pada kadar tindak balas bagi tempoh masa tertentu. Yang ni yang hari tu cikgu kata kena buat kecurunan tangent. Dia berbeza kalau yang tadi ni yang kita bincangkan yang pertama, ini melibatkan kadar tindak balas purata. Okey, kadar tindak balas purata yang mana dia bagi tempoh masa tertentu. Yang ni tak payah buat graf kecerunan tangent, tak perlu. Dia direct terus daripada soalan. Okey, yang awak kena buat kecerunan tangent yang ni yang agak susah sikit ni sebabnya dia kena depends pada graf awak yang awak lukis. So kadang jawapan masing-masing ni tak sama. Dia depends pada bentuk graf lengkung yang awak lukis. Itu yang Kalau cikgu sama nak. cikgu. Kalau sama lagi bagus lah. Maksudnya awak dapat accurate. Maksudnya tepat lah tu. Maksudnya nanti kita semak jawapannya. Yang awak buat yang semalam tu. Cikgu bagi dalam buku SPS. Okey? Kita tengok dulu. Bagi kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu. Ingat ni tempoh masa tertentu atau kita panggil sebagai kadar tindak balas seketika. Okey? Yang mana kita kena tentukan kadar tindak balas pada masa T mengikut kecerunan tangent lengkung. Ni dia. Cikgu rasa awak dah baca, cuma hari ni cikgu terangkan lebih detail Okay, so kat sini soalannya dia minta kadar tindak balas pada masa iaitu 20 saat. Ni dia. 20. Okay, 20 saat. Salah pula highlightkan Okay. So kat situ awak kena buat kecerunan tangent. Buat kecerunan tangent maksudnya buat dulu garis kat sini, garis putus-putus sepatutnya tandakan. Okay, tandakan X, lepas tu ambil pembaris. Okay, lukiskan. Mesti di atas graf. Cikgu tak nak awak lukis kecerunan tangent ni, garis tangent ni di bawah graf. Salah
Mesti di atas graf. Dan jangan ada, maksudnya jarak tu terlampau besar lah. Okey, awak mesti lukis di atas graf dan kat situ untuk daripada kalau sini kita buat titik tengah O kan. PO dengan RO ni mesti seimbang segitiganya. Okey? So barulah awak lengkapkan. So bila cari kecerunan macam awak belajar matematik Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maksudnya kalau kat sini P, okey, P ke Q, maksudnya itu adalah untuk Y, betul? Bahagi dengan R ke Q. Okey, faham? Boleh? So kalau kat sini kita tengok ini adalah 49. Kalau boleh buat garis putus-putus. Ni tak ada kan awak buat. Garis putus-putusnya 49 tolak 21. Bahagi tengok masa. Okey, masa 29. Okey, tolak dengan 9. Okey, lepas tu selesaikan. 9. Okey tak? Okey, ada soalan tak? Boleh tulis kat message tu. Kalau tak nak cakap. Okey. Boleh Okey, so bila awak dah buat kecerunan tangent ni barulah okey, awak buat apa? Cari jawapan dia. Unit sama dapat sentimeter padu per saat. Kalau dalam soalan dia bagi sentimeter padu, yang ni minit, so kena buat jawapan dia sentimeter padu per minit. So depends pada soalan dalam graf. So graf tu penting sangat cikgu nak awak faham yang mana graf kat sini isi padu gas hidrogen dalam unit sentimeter padu melawan masa dalam saat. Okey, so kat sini dah bagi dah unit semua. Tapi kalau tak ada bagi awak kena tulis tajuk graf unitnya sekali. Okey? Boleh lukis graf nanti guna pensel. So yang dalam buku SPS tu kena guna pensel, tak nak guna pen ni cikgu tak nampak ni. Kalau nampak ni boleh ketuk je ni. Okey, so yang mana hari ni 15 orang, 13 orang Yang lain tak dapat dihubungi. Saya pakai pensel cikgu. Apa dia? Guna pensel. Okey, bagus. Okey, bagus Hafiz. Okey, kita tengok dalam untuk eksperimen yang mana melibatkan kadar tindak balas ni, awak akan buat iaitu kaedah sesaran air di bawah burette. So yang mana burette ni kita akan terlangkupkan, di mana dalam kita masukkan air. Okey, di dalam kelalangku ni kita akan masukkan ketulan zinc bersama dengan bahan dia iaitu asid hidroklorik cair. So bila kat sini berlaku tindak balas, apa yang terbebas ini adalah gas hidrogen. Cuma kalau pemerhatian ni kita tak nampak gas hidrogen, kita nampak gelembung gas tak berwarna terbebas. Okey, cuma kat situ kalau kita uji, okey, gas yang terhasil itu adalah gas hidrogen yang mana dia kita uji gunakan kayu uji berbara, kayu uji menyala yang mana bunyi pop kedengaran untuk ujian gas hidrogen Okey, so kat situ adalah contoh gambar rajah eksperimen. Okey, so kat sini untuk soalan, okey, dia minta okey, awak dah lukis graf isi padu melawan masa. Okey, soalan yang pertama, hitung kadar tindak balas pada 60 saat. So awak kena cari 60 saat, okey, buat kecerunan tangent. Okey, so kena buat kecerunan tangent sebenarnya sama juga dengan hitung kadar tindak balas pada 120 saat. Okey, tengok kat situ 120 saat, buat garis putus-putus, tandakan X. Okey, lepas tu buat garis tangent. Okey, buat garis tangent dia. Boleh? Macam yang cikgu bentukkan ni, tak nampak. Tak boleh content. Tak guna tab hari ni. Okey, so awak terus saja. Okey, so kat sini buat macam ni, sama. Ni kaedah dia. Mula-mula buat dulu garis putus-putus pada 60 saat. Okey, lepas tu ambil pensel lagi, okey, buat lagi sekecerunan segitiga ni tadi kecerunan tangent mesti lukis di atas graf. Okey, lepas tu sambungkan. Okey, baru lanjut kata tadi Y2 tolak Y1. Tengok yang kat sini, YZ bahagi dengan XZ. Mesti Y bahagi X. Ingat tu kecerunan. Ni sama macam matematik je ni. Okey, so last kali dapat jawapannya kira. Okey. Okey, dan untuk pengiraan, ni tadi kecerunan. So 43 tolak 23 bahagi 100 tolak 20. Ni nanti cikgu memang minta awak kena buat lagi sekali, buat atas kertas graf. Ikut contoh yang sama dalam buku teks. Ini untuk tugasan homework lah. Sebelum jumpa kelas minggu depan Yang nanti hari ni cikgu nak bincang lepas ni dalam buku SPS
Okay, so yang ni awak dah kira dapat jawapan 0.25 cm padu per saat. Okay, yang untuk yang kedua pula iaitu dia nak pada kadar tindak balas pada 120 saat. Sama juga. Okay, buat pada 120 saat. Okay, tandakan. Okay, buat kecerunan tadi. Garis dia mesti di atas graf. Okay, buat kecerunan segitiga dan tangent. Okay, barulah tengok Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay. So kat situ dapatlah jawapannya. Tengok kat situ 160 tolak dengan 80. Unit kat situ sentimeter padu per saat. Okay, boleh? Boleh So yang ni contoh yang dalam buku teks ni cikgu minta awak lukis. Maksudnya awak kena buat balik ni. Dia ada bagi tak? Boleh. Boleh yang tu kena buat semula. Okay, sepatutnya dia kena bagi berapa nilai ikut masa ni. Tak ada Nanti awak ikut je lah bentuk yang graf ni Cuba buat. Okay, kita tengok soalan dalam buku SPS. Buat dalam buku ke? Yang ini buat macam ni. Buat dalam kertas graf. Kertas graf ada kan kat rumah? So kalau tak ada pun belilah nanti. Kertas graf. Okay, lepas tu cikgu nak awak lukis dekat atas. Koperasi buka cikgu. Apa dia? Koperasi buka. Alah, hai kau ni janganlah tutup cikgu kat rumah. Kalau nak pergi sekolah hari Ahad pergilah kejap. Okay. Nak beli ni hari Ahad maybe cikgu Siti ada kot. Beli tak ada Tak ada, pakailah kertas graf yang ada. Tak ada langsung beli je kat kedai. Sebab cuti ni kan. JP cikgu boleh tutup. Kedai semua tutup. Itulah. Ataupun ambil Koperasi je nak ada koperasi buka ni. Yelah kau Okay, tak apa. Nantilah yang ada, takkanlah tak ada kertas graf. Okay. Cari sampai jumpa. Kalau boleh yang ni lah, aktiviti ni lah. Cikgu suruh buat jadual 4.1 ni. Soalan aktiviti 4.2. Ni macam best sebab dia patutnya kalau nak tu mesti ada bagi macam ni. Masa, ni semua awak buat. Ikut yang soalan. Yang mana hitung kadar tindak balas pada 60 saat, 150 saat, 240 saat, itu semua kena buat kecerunan tangent. Kalau yang nombor 2 ni, yang ni direct question yang macam kita kira kadar tindak balas purata tadi. Yang 2 minit pertama, dalam minit kedua dengan tindak balas keseluruhan. Yang keseluruhan tengok kat sini lah. Isi padu dia 40 bahagi 210. Itu untuk jawapan yang ni, B23. Awak buat yang ni lah soalan 2B ni senang je ni. Ni 2B, nombor 2 dan 1, 2, 3. Nanti cikgu update dekat group tally. Okay, kita sambung soalan. So kita sambung soalan latihan semalam. Okay, latihan yang awak kena buat yang ini. Yang ni awak kena lukis graf. Okay, dia dah bagi masa 0 hingga 270 saat. Okay, isi padu dalam sentimeter padu 0 hingga 48. Okay, soalan yang pertama. Okay, soalan pertama dia minta awak sepatutnya ni lukis dulu tapi dia terus je sebab yang ni hitungkan kadar tindak balas purata. Itu yang cikgu minta awak gariskan. Gariskan kadar tindak balas purata. Okay, itu dulu. Okay, kalau kadar tindak balas purata tengok sekarang cikgu kata apa tadi? Isi padu yang mana masa dia start jadi constant. Tak ada Oh ni isi padu yang start jadi constant ni kan. Yang 48 ni kita tahu. Tapi kita nak ambil yang mana start dia jadi, mula je jadi tetap. Okay, so maksudnya isi padunya 48 bahagi masanya 210. Bukan ambil yang last ingat tu. Boleh? Okay, so buat sekarang. Okay, 48 cm padu. Okay, bahagi dengan 210 saat. Okay, tekan kalkulator. Sama tak jawapannya? Okay, ni ikut yang cikgu kata ni. 48 bahagi 210. Okay. Tak nampak lah. Okay, boleh? Sama jawapan? Tengah kira ke? Tengah kira ke tak? Sama. Sama Okay. So kita pergi soalan yang kedua. Okay, dalam 2 minit pertama. Okay, tengok sekarang. 2 minit pertama maksudnya 2 kali 60, 120 kan? Okay, kita tengok yang mana. Yang isi padu
38. 20. Okey, pandai. 38 bahagi 120. Faham So nampak kat situ 2 minit pertama. Macam mana kiranya tadi cikgu ajar? Iaitu awak kena tengok masa kosong hingga 120 saat. Okey? So 38 cm padu bahagi 120 saat. So kita dapat 0.32. Tekan kalkulator. Sama tak jawapan? Tik tik tik. Okey. Sama cikgu. Pandai. Okey, good. Okey. Dah buat yang ni semua? Ke baru nak buat? Dah cikgu. Oh dah. Okey, good. Bagus yang dah buat. Okey. Cikgu Kita tak nampak sambung. ke? Tak nampak ni. Semua nampak ikon je. Tak nampak orangnya ni. Okey. Harapnya betul-betul ngadap depan tu ada buku ya. Okey. Jangan depan ni ada makanan, ada nasi ni. Okey Betul ni ada. Okey, dalam seterusnya kita tengok dalam minit pertama. Okey, so dalam minit pertama kena ambil yang macam mana? 60 kan? Minit pertama tadi 60. 60 saat. 60 saat. So 25. Okey, maksudnya kosong dah ke 60 lah. 25 bahagi 60 saat. Okey, good. So harap sangatlah bila soalan pertengahan tahun ni masuk pengiraan kadar tindak balas bolehlah jawab. Ya? Boleh? Janganlah. PKP cikgu. Janganlah bila exam semua tak boleh jawab. Pening cikgu tengok. Aduh, macam hari tu nak kira pecutan. Entah apa-apa korang jawab. Ya. Ini nanti kadang tindak balas kena boleh jawab Okay, seterusnya dalam minit kedua. So kalau minit kedua kita ambil daripada berapa? 60 ke 120. Ingat tak tadi cikgu kata? Dia beza tu. Kalau 2 minit pertama, dia kena ambil dari kosong hingga 120. Tapi kalau dia kata dalam minit kedua, awak kena ingat tu, dalam minit kedua, dia mesti di antara masanya iaitu 60 ke 120. So kena buat 38 tolak dulu 25 bahagi 120 tolak 60. Faham tak ni? Boleh? Boleh tak? Ingat tu dalam minit kedua. Dalam minit kedua mesti ambil masa dia yang tu dari, kalau kat situ kita tengok dari 60 saat. Okay, 60 saat ke 120 saat. Okay, 120 saat. Kalau yang mana tadi cikgu kata dalam 2 minit pertama, dia ada perkataan 2 minit pertama. So itu bermaksud masanya kita ambil di antara yang kita nak kira isi padunya tu di antara 0 saat ke 120 saat. So kalau yang 0 saat tu isi padunya kosong. Tu yang kita tak payah tolak kan. Ataupun kalau kita nak buat pun 38 tolak 0 bahagi 120 tolak 0. Okay. Ini untuk yang 2 minit pertama ni tadi. 2 minit pertama. Yang ni 38 sepatutnya lah 38 tolak 0 bahagi 120 tolak 0. Itu untuk 2 minit pertama. Tapi kalau dia kata dalam minit kedua, mesti ambil kira masa di antara 60 saat hingga 120 saat. Okey, boleh? Dapat Okey, so kat situ check jawapan masing-masing. Ini yang sangat penting. Soalan macam ni dia direct. Dia terus saja. Tak perlu buat kecerunan tangent tu. Sebab itu adalah ni kadar tindak balas purata pada tempoh masa tertentu. Okey, tapi nanti kalau untuk soalan seterusnya baru kena buat kecerunan tangent. Okey. So yang ni dah lengkap semua? Dah ke belum? Ya cikgu. Okey dah Okey, so kita sambung soalan seterusnya. Okey, so yang ni semua dah siap, tik tanda right terus. Cikgu dah bincangkan. Okey, cikgu Baik semak. cikgu. Okey, untuk 12 orang ni semua betul jawapannya. 12 orang. Amal yang ada Amira, Amal, Liang, Fizan ada, Hafiz, Iza, Aida, Wani, Fatimah, Tio dengan Wong. Yang lain tak tahu. Yang lain tak dapat join kelas cikgu. Itulah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, plot graf bagi isi padu hidrogen yang terkumpul melawan masa. Yang ni yang cikgu dah share juga jawapannya semalam. Okey, kita tengok sekali lagi.
Kecil-kecilkan sikit Okay, so awak plotkan dulu graf. Okay, cikgu nak kalau plot graf kat sini, buat guna X, pangkah. Guna yang pangkah. Kalau kat sini dalam contoh skema jawapan ni dia buat dot. Tapi cikgu nak awak buat pangkah. Cross X tu. Okay. So ikut kat situ. Dia punya maklumat ni ikut daripada sini. Graf ni. 0, 0. Lepas tu masa 30 isi padu 15. So awak dah plotkan. Okay. So bila dah plotkan untuk soalan pertama. Okay, tentukan kadar tindak balas pada 60 saat. Okay, so tengok. Okay, buat kat situ pada 60 saat. Ni kena lukis kalau boleh. Kalau jawapan awak dalam buku tu tak clear, nak lukis sekali lagi dalam kertas graf, sangat boleh. Memang cikgu minta tu. Buat 2-3 kali pun tak apa. Okay, buat dalam kertas graf, mahirkan. Okay, so kat sini, okay, buat kat situ 60 saat. Okay, gariskan pangkah. Okay, kemudian lukis kat situ mesti di atas graf. Okey, segitiga dia. Okey, kalau kira segitiga ni nak ataskan lagi pun boleh. Tak sama dengan jawapan yang diberi. Maksud cikgu, atas dengan bawah ni seimbang pun boleh. So, buat segitiga besar. Okey, lepas tu cari. Okey, ada tak yang kira tapi tak sama dengan jawapan yang diberi? Tak ada masalah. Tak sama pun tak apa. Cuma jangan lari jauh sangat. Dah kira belum? Kalau ikut yang dalam jawapan ni, 0.26 cm padu per saat. Tapi cikgu nak awak cuba buat ikut segitiga yang awak lukis. Tak sama tak apa. Yang penting kat situ maybe awak dapat 0.256 pun diterima. Ada tak dapat jawapan lain? Nak dengar ni. Ada tak? Sama lah kita. Semua sama. Semua sama macam tu skema. Aduh. Fizan, kau buat sama tak Fizan? Fizan, ada tak? Lukis sama tak jawapannya? Dapat jawapan sama ke belum buat? Sama kita. Sama juga. Okey, tak apa. Siapa? Aida? Sama. Aida pun sama jawapan. Tak ada respon. Sama. Sama. Okey, siapa? Iza, khabar Iza? Yuna tengok tu sebelum tak tahu. Iza okey tak? Boleh ni buat tak graf? Sihat. Iza boleh Sihat dengar? cikgu. Iza boleh dengar tak suara cikgu? Nak dengar suara Iza ni, tak nak dengar pula. Iza tak nak cakap ke? Okey, tak apa. Siapa lagi? Siapa? Husnina, sama tak jawapan? Sama juga, okey lah. So tak apa, nanti buat yang soalan yang cikgu bagi tadi tu cuba try. Kalau boleh yang ini buat lagi sekali atas kertas graf. Lepas tu buat maksudnya 60 saat tu, cikgu nak awak lukis segitiga tu sama, seimbangkan atas dengan bawah. Boleh tak? Nanti buat lagi sekali. Okay, so untuk yang kadar tindak balas pada 120 saat, okay, awak tengok. Okay, 120 saat, okay, buat segitiga dia. Okay, so yang penting bila awak buat segitiga tu, mesti nak cari nilai Y2 ni dengan Y1 ni senang untuk awak kira. Jangan awak ambil yang tengah-tengah ni jadi macam susah nak kira So kat situ awak bahagikan dengan X2 tolak X1. Okay, boleh. Yang tu pun jawapannya macam mana? Sama dengan jawapan yang cikgu bagi. Kita dapat 0.17. Sama juga. Siapa? Sama cikgu. Semua sama. Okay, Fatimah. Fatimah pun sama jawapannya. Tio? Hello, ada tak ni? Okay, Wong? Sama juga. Okay, Wong? Sama. Okay, tak apalah. Okay So tak apa, awak dah dapat jawapan yang sama dengan cikgu bagi. Okay. So kat situ mesti faham kalau untuk tindak balas, kalau dia bagi pada masa ni, awak mesti buat kecerunan tangent. Dan akhir sekali bila dia minta kadar tindak balas pada 240 saat. Okay, kita tengok. 240 saat, kita tak boleh nak lukis apa? Kecerunan tangent dia. So bermaksud kat situ, dia dah mula kadar tindak balas dah lengkap. So kat situ kosong. So awak tuliskan jawapan kat situ yang mana kita dapat kadar tindak balas ni adalah 0 cm padu per saat. Okay, so maksudnya untuk soalan muka surat 49, yang ni cikgu dah minta awak buat ni dah lengkap semua.
Yang untuk soalan yang seterusnya yang semalam ni awak dah buat, yang ni sepatutnya kena baca dulu daripada buku teks. Okey, tapi cikgu terangkan sikit daripada buku SPS ni, nanti baru pergi yang buku teks Yang ni awak kena tengok faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang ni dah buat belum? Okey, kalau dah buat, Dah. simak je jawapannya sekarang. Yang pertama tu kita kaitkan dengan saiz. Bila saiz kecil, semakin kecil saiz, dia kaitkan dengan ni semakin luas jumlah luas permukaan yang terdedah. Semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah. Oleh itu kadar tindak balas meningkat. Saiz kat situ saiz bahan kecil, kat situ jumlah luas permukaannya besar. Jumlah luas permukaan yang terdedahnya besar, so kadar tindak balas meningkat. So kat situ kita kena statekan kat situ kadar tindak balas, Untuk yang kepekatan, bila semakin pekat suatu bahan, so maksudnya semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Istilah dia tu semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu, oleh itu kadar tindak balas meningkat. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga dari segi suhu, dia ada 5 faktor tau, saiz, kepekatan, suhu, mangkin dan tekanan. Untuk suhu, bila kaitkan semakin tinggi suhu, maksudnya semakin banyak atau semakin tinggi tenaga kinetik. Itu dia. So kena kaitkan, kalau kat situ suhu kaitannya tenaga kinetik. Dan bergerak dengan lebih laju. So kadar tindak balas akan meningkat. Dan untuk faktor mangkin, kat situ mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Cuma nanti cerita pasal mangkin ni dalam buku teks ada banyak tau, ada 2 proses Haber dengan proses sentuh yang awak kena ingat tindak balasnya nanti. Yang tu nanti cikgu minta awak buat ringkasan nota sebab dalam buku SPS tak ada. Dan dari segi faktor tekanan, yang mana penambahan tekanan, penambahan tekanan akan memampatkan gas. Oleh itu zarah gas berlanggar dengan lebih kerap dan kadar tindak balas akan meningkat. Itu untuk 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas yang perlu awak ingat. Yang pertama faktor saiz, yang kedua kepekatan, yang ketiga suhu, yang keempat mangkin dan yang kelima tekanan. Boleh? So kalau ingat kat situ, kalau saiz kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah tadi besar, kadar tindak balas tinggi. Kalau kepekatan, semakin pekat suatu bahan, banyak bilangan zarah per unit isi padu, kadar tindak balas meningkat. Untuk faktor suhu, kaitkan dengan tenaga kinetik. Ingat tu, suhu tinggi, tenaga kinetiknya pun lebih tinggi. So kadar tindak balas akan menjadi meningkat. Untuk mangkin, dia akan meningkatkan kadar tindak balas, dan untuk tekanan pula, yang mana bila ada penambahan tekanan, zarah tadi berlanggar dengan cepat atau kerap dan oleh itu kadar tindak balasnya juga akan meningkat. Itu untuk 5 faktor. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Dan untuk dalam buku SPS awak, aplikasi kadar tindak balas ni nanti cikgu nak awak sambung minggu depan lah. Yang tu boleh siapkan untuk cuti ni dengan soalan. Yang untuk yang dalam buku teks ni yang cikgu minta tugasan hari ini. Boleh? Soalan aktiviti 4.2, soalan 2B. Kena lukis yang ni lah, graf. Lepas kelas ni ada berapa minit lagi ni nanti awak sambung buat. Lepas ni ada sambung kelas mid ke pelajar? Ada kelas lain tak? Ada. Okey, tak apa. Ada juga tak apa. So kalau yang tugasan sains cikgu bagi ni ada awak boleh siapkan. Kalau tak siap hari ni sambung cikgu bagi tempoh sampai minggu depan lah, hari Ahad. Siapkan soalan 2B, yang ni lukis graf dia. Sama juga lukis graf, kira kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas pada masa tertentu ni tadi. 60 saat, 150 saat dengan 240 saat. So yang latihan ni tak perlu dulu. Untuk yang faktor ni cikgu akan sambung minggu depan lah dengan yang ni memang banyak sikit sebab dia ada beberapa eksperimen dalam tajuk ni. Setiap faktor ni ada eksperimennya. So berapa banyak eksperimen dah lepas ni nak kena buat ni.
Okey. Eksperimen juga. Tak pernah pun cikgu buat Ya. eksperimen. Sekarang buat eksperimen. Tak pernah pun buat Sebab yang eksperimen. ni baru sampai tajuknya. Tak pernah buat eksperimen. Nak buat eksperimen ni Yelah cikgu. last year. Last year tu tak banyak lah tajuk tu tentang, kalau yang form 5 ni banyak dah eksperimennya. Cuma kita cuti kan, buat eksperimen sekarang lah. Buat eksperimen ni pun Tak lama lagi PKP cikgu. PKP lagi. Tahulah macam mana ni. SPM korang tahun depan dia agaknya. Tak tahulah. Saya mengharapkan koperasi buka cikgu. Itulah, sangat risau juga ni. Tak tahulah macam mana, buka sekolah ke tidak bulan 6 ni. Takut macam dia anjak lagi je. Sekolah tak buka tak cikgu. Habis kau tak buka, tengoklah yang join kelas cikgu hari ni 14 orang aja. Yang lain hilang ke mana? Koperasi mesti kena buka cikgu. Itulah, tak tahulah macam mana ni. Okey, yang ni awak tengoklah memang banyak eksperimennya. Okey, nanti tak apalah, yang ini eksperimen cikgu bincangkan minggu depan. Okey, sebab dia setiap satu faktor tu eksperimennya berbeza. Faktor suhu lain, faktor tekanan tu lain, faktor kepekatan pun eksperimennya lain, dan faktor saiz pun guna kaedah yang berbeza. So ada lebih kurang 3 ke 4 eksperimen nanti ni. Okey? So tak apa, nanti cikgu berhenti 12.51 ni. Cuma awak sambung nanti buat ni soalan ni boleh? Boleh Boleh cikgu. Okay, Alhamdulillah. So terima kasih banyak yang join kelas sains hari ni. So cikgu harap yang mana masih tak faham, boleh tanya. Kalau macam tak faham sekarang, segan nak bertanya ni, boleh tanya kat mesej pun boleh. So kalau nak tanya sekarang pun boleh. Ada soalan tak Hafiz? Yang tak faham tu faham je. Faham je semua. Saya sentiasa tak Tak apalah macam ni. Kalau yang masih tak faham tu, awak gunakan buku teks ni sebagai rujukan. So baca balik. Macam yang tadi cikgu terangkan tu. Semua kat situ awak baca sekali lagi untuk lebih faham lah. So Amal, Amirah, Amal, ada soalan? Tak ada? 3A yang pertama tak ada Liang? Orang tengah makan cikgu. Liang, Hafizan, Hafiz, ada soalan? Tak ada senyap tu tak ada lah. Iza, Aida, Huda, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Husnina, Wani, Fatimah, ada soalan? Tak ada. Tio dengan Wong, ada soalan tak? Tak ada. So cikgu harap dapat siapkan sambung tugasan ni, buat dalam kertas graf. Kalau nak lebih expert, mahir lagi tajuk ni, cikgu minta soalan yang ada jawapan yang awak ada dalam buku teks tu, buat lagi sekali juga. Boleh? Pelajar. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Kita jumpa minggu depan insyaAllah kot. Boleh buat kelas meet lagi Kalau harapnya tak ada. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Nak on camera ke? Nak on camera? Malu ada cikgu. Nak. Towel cikgu. Alright cikgu. Ya ke? Subhanallah. Nak buka kamera boleh juga. Mana tahu tengah makan kuih raya. Tak ada Makan kuih raya sendiri. Pelajar.